kepada Allah Ta'ala, meninggalkan solat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, itu dosa-dosa yang besar. Padahal kita tak berzikir kepada Allah Ta'ala setiap masa pun dia yang mempunyai dosa kepada kita, apatah lagi kalau kita melakukan dosa-dosa yang bentuk maksiat. Itu yang kita perlu kejarkan, iaitu maghfirah, iaitu keampunan Allah Ta'ala. Hari-hari kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya kata Rasulullah SAW, mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Maknanya kita istighfar sebanyak 70 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar itu perlu kita lafazkan sebanyak 70 kali, membuktikan bahawa kita mohon ampun daripada dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Itu perkara kedua yang perlu kita kejar. Yang ketiganya ialah rahmah. Perkara ketiga yang perlu kita kejar dalam dunia ini adalah rahmah. Rahmah ini adalah boleh dikatakan ihsan Allah Ta'ala, ataupun rahmat Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Rahmah ini merupakan tiket kepada kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak dapat rahmat Allah Ta'ala ini, kita tak akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Itu yang kita perlu kejar, iaitu yang pertama, asasnya adalah hidayah. Kalau kita tak dapat hidayah ini, tak mungkin kita dapat maghfirah, keampunan. Jika kita tak dapat keampunan, mustahil kita boleh dapat rahmat Allah Ta'ala. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu kita mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Petunjuk apa? Iaitu petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang soleh. Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang diberi nikmat kepada Allah Ta'ala, jalan yang betul, yang petunjuk yang sahih itu, iaitu jalan yang diberi Allah Ta'ala kepada para nabinya, kepada anbiya-nya, kepada rusulnya, rasul-rasulnya. Itulah jalan-jalan yang merupakan jalan petunjuk yang Allah Ta'ala katakan dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala untuknya. Bukannya ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iaitu bukannya jalan yang engkau murkai dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Iaitu jalan orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, yang dimurkai Allah Ta'ala ialah jalan orang-orang yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Jalan orang-orang yang mengabaikan agama, jalan orang-orang yang tidak menurut petunjuk daripada Al-Quran. Itu jalan mereka yang ghairil maghdubi alaihim, itu yang dimurkai Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada jalan waladdallin, iaitu jalan mereka orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Yang mana siapa orang-orang kafir dan munafik ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam awal surah Al-Baqarah, iaitu jalan-jalan orang petunjuk, jalan orang munafik dan jalan orang kafir ini diberi penjelasan Allah Ta'ala daripada ayat pertama hingga ayat 20 surah Al-Baqarah. Nanti kita akan masuk dalam surah Al-Baqarah. Dan kemudian dalam surah Fatihah ini, ianya merupakan gambaran keseluruhan Al-Quran yang membicarakan tentang 7 perkara asas. 7 perkara asasinya yang diberikan terjemahannya dalam Al-Quran itu. Yang pertamanya perkara tauhid. Perkara tauhid ini adalah akidah kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dalam Al-Fatihah ini juga mengandungi perkara syariat. Syariat ini adalah perkara-perkara yang jalan untuk kita melakukan kehidupan ini. Itu sebablah syariat ini dibagi kepada beberapa perkara. Kalau kita melakukan ibadah, dia lebih kepada
siasah ibadah, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat ibadah. Kemudian bila kita melakukan perkahwinan, dia adalah syariat yang berkaitan dengan apa nama tu, muamalah, pergaulan dengan orang yang lain, kemudian kita ada lagi apa nama tu, siasah syariah. Ini adalah untuk perundangan dalam negara dan sebagainya. Sebablah dikaitkan Islam ini tidak terpisah dengan politik. Kerana apa? Apa nama tu, syariah ini ataupun perundangan Islam itu telah pun apa nama tu, telah pun digariskan oleh para ulama semenjak daripada kurun yang pertama lagi dalam agama kita, iaitu telah ditulis dalam kurun yang ketiga, keempat, dalam kurun keempat, pada tahun lebih kurang dalam 450 Hijrah yang lepas. Dan dalamnya juga dibicarakan tentang kauniyah. Kauniyah ni apa? Iaitu sesuatu yang menunjukkan kepada kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan dan kesempurnaan Allah Taala ini disebutkan dalam Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu penguasa ataupun raja pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Dan dalamnya juga ada bicarakan tentang akhirat. Tentang akhirat, itu kedudukan dunia ini akan menemui akhirannya, iaitu termasuk dalam perkara-perkara akhirat. Kemudian dalamnya ada perkara ibadah, dalamnya ada para tarhib dan targhib. Tarhib dan targhib ni apa yang tuan-puan boleh faham daripada maknanya? Tarhib ini ataupun disebut tarhib dulu. Tarhib ini disebut sebagai sesuatu yang merupakan peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman, itu tarhib. TARHIB tu kan. Tarhib itu adalah merupakan peringatan dan ancaman kepada manusia supaya menghindari sebarang kejahatan dan maksiat sama ada zahir ataupun batin. Itu perkara yang diingatkan dalam surah Fatihah berkaitan dengan tarhib. Yang kedua, targhib. Targhib ini adalah dimaksudkan sebagai janji baik dan ganjaran Allah Ta'ala, ganjaran pahala kepada orang-orang yang soleh. Itu targhib. Targhib dalam bahasa Arabnya disebut ditulis ta'ghain, ta'ghain ra ya ba, targhib, iaitu disebutkan sebagai janji baik dan ganjaran Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu gambaran yang disebutkan kita dalam surah Al-Fatihah ini. Maknanya dalam ayat pertama hingga yang ketujuh ini, yang dimulakan dengan apa nama tu, nama Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini merupakan satu keyakinan kepada kita bahawa Allah Taala ini adalah Tuhan yang mencipta, yang mana ianya mempunyai kasih sayang, dan juga apa nama tu, yang sangat pengasih kepada hamba dia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini adalah pujian yang paling tinggi darjatnya. Maknanya kalau kita puji seseorang itu, bagusnya kamu, baiknya kamu, tetapi kalau kita puji dengan Allah Ta'ala, kita akan sebut Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Maksudnya tiada benda yang kita nak angkat yang lebih tinggi, melainkan daripada pujian itu, iaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim diulang lagi, iaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Tuhan sekalian alam ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, iaitu penguasa ataupun raja pada hari kiamat.
pada hari Yaumuddin, iaitu pada hari keputusan keputusan tentang hisab hamba-hambanya ataupun raja ataupun penguasa pada hari kemudian, hari kiamat. Itu sebabkan tentang bahawa dalam surah Fatihah ini ada menunjukkan kepada kita tentang akhirat, perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah satu perkara yang mengembalikan kita sebagai hamba ini bahawa tiada tempat kita nak minta pertolongan dan tempat kita nak sembah dia melainkan kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau ya Tuhan kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau telah bagi mereka yang engkau telah bernikmat atas mereka itu. Bukannya wairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukannya waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang sesat. InsyaAllah pada pembicaraan surah ini kita akan lanjutkan nanti tentang surah Al-Baqarah, iaitu lanjutan daripada terjemahan yang telah disebutkan dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Okay, insyaAllah untuk sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit gambaran tentang apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, dan juga nanti kita akan bentangkan apa yang terkandung dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada pagi ini sama-samalah kita kembali kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan mendapat berkat, mendapat redha Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kelas kita dapat diteruskan demi kelangsungan dakwah kepada agama Allah Ta'ala. Untuk itu Ustaz pada Ustazah Yas untuk acara berikut. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Haji Haris di atas pimpinan bacaan suratul Yasin dan juga bacaan doa kepada sahabat-sahabat kita, dan juga siri tadabbur permulaan kepada kita punya tadabbur juzuk pertama daripada surah Al-Baqarah. Jadi insya-Allah nantikan kepada sahabat-sahabat semua, nantikan kita akan habiskan insya-Allah 114 surah di dalam Al-Quran, 30 juzuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haris selepas siri bacaan surah-surah pilihan ataupun bacaan Yasin pagi macam ni. Jadi insyaAllah untuk yang tak nak miss, boleh hadir setiap kali kelas ataupun slot bersama dengan Ustaz Haris. Kita akan sambung dengan tadabbur insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan juga kepada seluruh jemaah halaqah maya kita yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah untuk slot